Hello, hi, assalamualaikum guys. Welcome back to ADA channel. Okay, seperti yang dijanjikan, macam aku cakap dulu, aku nak ajar korang pasal fotografi, pasal kamera kan. So macam mana kita nak mula daripada mana sebenarnya ni? Kita nak kenal kamera dulu ke, ataupun nak kenal benda lain dulu ke, lens dulu ke, mikrofon ke, apa ke? Tapi aku rasa kan, sebelum korang tahu pasal kamera ke apa, korang kena belajar 3 benda ni dulu, iaitu ISO, shutter speed dengan aperture. 3 benda asas ni paling penting untuk korang bila korang nak mulakan fotografi ataupun videografi. Ni aku cakap ni untuk siapa yang minat lah, siapa yang minat tentang fotografi. Kita ni kena ada ilmu dan sekurang-kurangnya kita ada asas, pengetahuan asas tentang kamera kan. Bukan kita nak beli kamera kan terus terus pandai kan. Tak, kita kena belajar benda ni. So apa-apa pun aku nak disclaimer dulu, aku nak cakap awal-awal, aku bukannya yang profesional pasal kamera ke apa. Apa yang aku nak sampaikan ni adalah benda yang aku faham je lah. So kalau aku ada salah ke apa dalam aku cakap ni, korang boleh komen kat bawah. Juru foto, juru video yang profesional, bolehlah betulkan aku, komen kat bawah. Okay, ni yang aku nak bagi tahu ni secara simple dan ringkas sahaja supaya korang senang faham. So bila orang tanya, at least korang boleh jawab lah benda tu kan. Okay, apa-apa pun kita mula dengan intro dulu, okey? Okey guys. So dalam fotografi ni, dalam kamera ni dia ada 3 benda asas. Iaitu ISO, shutter speed dengan aperture. Okey, kita mulakan dengan ISO. Okey. So apa itu ISO? Kalau ikutkan terjemahan dia, ISO, International Standard Organization. Betulkan aku kalau aku silap. Dia satu badan organisasi yang menentukan standard lah. Okay. So kalau dekat Amerika dulu, kalau tak silap aku dia panggil ASA, America Standard Association kot. Okay. So apa peranan ISO dalam kamera sebenarnya? Okey, kalau kita apa yang aku tahu kan, ISO ni dia macam tahap packer cahaya. Mesti korang tak faham lagi kan. Dia senang, bahasa mudah dia macam ni lah aku ajar korang. ISO ni kan, so dia kalau macam dulu kan, korang beli Kodak. Korang ingat lagi tak? Korang beli Kodak filem tu kan, dia ada tulis 100, 200, 400. Itulah ISO. Okey. So selalunya untuk hari siang outdoor, dekat luar kat masa matahari tengah panas ke apa ke, hari waktu siang, kita selalunya pakai ISO 100 ataupun 200. Dua ni. Kalau 400 pun boleh jugalah. So maknanya faham, korang faham tak aku? Aku tak reti sangatlah nak cakap. So untuk senang gini. Untuk outdoor, korang kena pakai ISO 100 ataupun ISO 200. Okay. Untuk indoor ni maksud dia kat dalam rumah lah. Dalam rumah ke, tempat gelap ke, waktu malam ke apa kan. Selalunya orang pakai ISO 400, 800, 1600, 3200 dan lain-lain lah. Semakin tinggi nombor ISO. Okay. So semakin tinggi nombor ISO, dia sampai kamera sekarang aku tak pasti berapa. Sekejap kita check. Okay, kita check macam kamera Sony aku ni kan, dia ada ISO 100, ISO 125, 160, 200.
200.5 sampailah ke 25,600 ISO. Okey, untuk korang senang faham, makin tinggi nombor ISO tu, macam contohnya 25,600 kan. Okey, semakin korang punya gambar, foto ataupun video korang, foto atau video korang tu akan jadi noise, banyak noise, banyak bintik-bintik tau. So kalau korang nak pakai ISO tinggi, selalunya orang pakai ISO tinggi ni orang yang ambil gambar bintang-bintang tengah malam ke kan. Itu memang ISO tinggi, dia pakai ISO tinggi, mungkin ISO 6400 ataupun berapa lagi, 8000, 10000. Okay, so dia ada setting dia lah. Nanti alhamdulillah, nanti itu part lain, kita belajar lain nanti. Okay, so aku just nak terangkan ISO ni, dia senang cerita, makin tinggi nombor dia tu, makin korang punya gambar ataupun video korang ada noise. Tapi sekarang macam kamera-kamera, contohnya macam kamera Sony A7 IV, Sony yang terbaru lah, yang high end punya Sony, kalau ISO tu 6400 pun dia punya noise tak nampak sangat. Sangat canggih lah sekarang. So kalau macam kamera aku ni, kamera Sony A6000, kalau 6400, 3200 tu dah nampak lah dia punya noise pada gambar tu. Jadi macam tak cantik lah gambar korang. Okay, kalau selalunya kalau macam outdoor, aku pakai ISO 100 lah, ISO 100, ISO 200. Okay, korang faham ke tak faham tentang ISO? Okay, so bila ada orang tanya korang kan, kau guna ISO berapa, at least korang boleh tahulah. Kalau dekat outdoor waktu siang, selalu aku guna ISO 100. So gambar korang nampak clean lah, nampak cantik kan. Itu baru ISO. Okay, kita masuk ke aperture. Aperture atau juga disebut sebagai bukaan diafragma adalah pengaturan kamera yang mengkontrol dan mengendalikan jumlah cahaya yang ditangkap oleh lensa. So aperture ni bahasa senang yang aku nak bagi korang faham. Aperture, bila orang tanya kau pakai aperture berapa, apa benda aperture tu? Aperture tu berapa jumlah bukaan cahaya. So dekat dalam lens ni, sekejap aku buka. Korang tak tahulah korang boleh nampak ke tak. Kat dalam lens ni dia ada bukaan aperture tau. Kejap, korang boleh nampak tak? Dalam dia terbuka makin besar, makin kecil, makin besar. Okay, dia aperture tu kita kontrol, ada yang boleh kontrol dekat lens, ada yang boleh kontrol dekat body camera. Okay, selalunya yang kalau boleh kontrol dekat body camera ni yang autofocus punya lah. Aperture tu adalah berapa jumlah cahaya daripada luar masuk ke dalam lens korang terus ke kamera korang. Faham tak? Dia makin rendah nombor aperture tu, dia selalunya nombor aperture dia tulis f1.4, f1.8, f1.6, 2.0, 2.2, 2.8. So selalunya dekat lens dia ada tulis lah, dia ada tulis kat sini. Kau nampak 1.4 kan? Maknanya aperture dia f1.4, maknanya bagus lah, bukaan dia memang besar, cahaya lagi banyak boleh masuk. So bila cahaya boleh banyak lagi masuk, belakang korang ni dia boleh jadi blur tau. Dia jadi blur. Korang punya objek yang ditalakan kamera tertala kat korang, sini korang jadi sharp,
Lepas tu belakang tu blur, jadi cantik lah. Contohnya gambar macam ni. So kadang-kadang korang boleh nampak bokeh kat belakang. Bokeh tu yang bulat-bulat tu, korang nampak kat belakang selalunya gambar-gambar pengantin ke apa kan. So yang bulat-bulat kat belakang tu memang cantik kan. Kalau korang tengok orang gambar tu, wah cantiknya. So itu adalah aperture. Dia orang pakai aperture f1.4, f1.8. So makin rendah nombor aperture tu, contoh f1.2, lagi blur belakang, lagi cantik. Itulah apa yang korang kena faham tentang aperture. Okey, aperture. So selalunya lens yang aperture yang nombor rendah ni, f1.4, f1.8, lens tu memang mahal. Okey, jap aku tunjuk kat korang. Okey, selalunya kalau korang beli kamera, contoh korang beli kamera Sony kan, korang beli kamera Sony, dia akan dapat scalingan lens. Lens ni dinamakan kit lens. Kit lens ni adalah lens yang murah lah. Sebab apa dia murah? Sebab aperture dia 3.5 sampai 5.6. Korang boleh nampak tak aperture dia? 3.5 sampai 5.6. So maksud dia, belakang dia tak blur sangat lah, tak ada bokeh sangat. Dia macam gambar tak cantik lah, orang kata kan. So sebab itulah orang beli lens lain. Ini cerita pasal lens, nanti kita cerita. So sekarang ni kita nak cerita pasal aperture je kan. So korang faham tak? Sekali lagi aku cakap, aperture tu berapa banyak cahaya yang boleh masuk ke dalam lens kau. So makin banyak cahaya, makin cantik gambar korang. Itu je. So kalau korang tak faham lagi, korang boleh komen kat bawah. Okay. So seterusnya kita pergi ke shutter speed. Mesti korang kata apa benda pula ni shutter speed ni kan. Okay, shutter speed ni kalau menurut Google kan, adalah feature pengaturan shutter speed pada kamera memungkinkan anda untuk mengatur waktu yang diperlukan untuk shutter kamera terbuka sehingga mempengaruhi cahaya yang tertangkap sensor kamera. Shutter speed biasa digunakan jika seseorang ingin menangkap gambar yang bergerak. Hasil foto kadang-kadang boleh tajam ataupun boleh blur, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Mesti korang tak faham kan apa benda shutter speed kan. Mari aku terangkan kat korang. Okay, shutter speed ni sebenarnya berapa yang ini yang aku faham lah. So berapa cepat bila korang tekan ni shutter ni panggil shutter, butang kamera yang korang tekan tu, bila korang ambil gambar tu kan dia bunyi ketit macam tu kan. So makin tinggi kau buat shutter tu, makin tinggi. Contohnya macam ni. Shutter speed dia, okey, jap, makin tinggi. Okey, contoh korang nak ambil gambar kereta bergerak dekat tengah jalan kan, makin tinggi. Okay, tu contoh kau ambil 2500, shutter speed dia korang set 2500. Maknanya bila kereta tu lalu tengah jalan kan, korang pun ambil gambar dia kan, dia bunyi dekat kamera ni, dia memang cepat lah, tep. Dia memang 2500. Kalau korang buka shutter speed, korang set shutter speed kepada contoh macam orang ambil gambar bintang tengah malam kan, itu kena buka shutter speed lama. Contohnya 1 minit, selalu 30 saat ataupun 1 minit ataupun infinity. Okay, so contoh kalau 30 saat dia buka shutter speed, dia pun tekan butang ni. Okay, bila dia tekan butang tu, kamera dekat depan ni, sekejap aku buka lens ni. Kamera dekat depan ni dia akan terbuka lama sebab dia nak bagi cahaya masuk. 30 saat lah dia akan terbuka. Lepas 30 saat baru dia tep baru bunyi kan. Okey, contoh kan. Sekejap. Contoh
Kau boleh tengok tak kalau aku ni aku set 2500. Kau nampak laju kan? Dekat. So untuk pengetahuan korang juga, kat tengah ni adalah sensor kamera. Sensor kamera, makin besar sensor kamera ni makin bagus lah. So itu nanti pelajaran kelas lain pula. kita belajar 3 benda je: ISO, shutter speed dengan aperture. So korang faham tak apa itu shutter speed? Shutter speed tak kira lah kamera mana-mana. Contoh kamera filem dulu kan, korang selalu kan korang ambil gambar dia bunyi tikit. Itu shutter speed lah tu. Shutter tu, bunyi shutter tu. So bila korang nak ambil gambar, macam aku cakap gambar kereta tadi kan, bila nak ambil gambar kereta F1 kat Lita kan laju kan, korang kena setkan shutter speed tu tinggi, nombor dia tu tinggi. Mungkin aku tak pasti, mungkin 3000 ataupun berapa dia boleh pergi ni, sampai 4000. Kamera aku lah, kamera lain aku tak tahu. So 4000, bila kereta tu lalu korang snap, memang kereta tu akan pegun, memang akan stay kat situ. Korang nampak kereta tu macam tak bergerak. Gambar tu macam korang bekukan kereta tu kan. Sikit. Memang dia boleh ambil gambar kereta F1 ke, kereta kat tengah jalan ke apa ke. Kalau korang ambil kalau korang setkan shutter speed dia 30 lah konon, korang pun ambil gambar kereta bergerak kan. Korang set 30 ni, bukan 30 saat, 30 je. 30, bila korang tekan, gambar tu akan jadi blur. Kereta tu macam bergerak. Okay. So kalau korang tengok satu gambar tu kan, yang dia ambil atas di jantas tengah malam, nampak cahaya je, nampak cahaya lampu kereta je kan. Kereta tak nampak cahaya je. Itu dia pakai shutter speed yang rendah. Contoh mungkin dia ambil 30 saat ke, dia ada setting dia lah, 1 minit ke, dia biarkan lama-lama kan. Kereta tetap lalu kat bawah baja jantas tu kan, kat jalan raya tu. Kereta lalu. So bila dah habis 30 saat, korang akan nampak hasil dia cahaya je, memang cantik gila. Okay. So aku rasa itu je pembelajaran pertama kita. So nanti kita akan masuk ke pembelajaran kedua. Nanti aku fikirlah kita nak buat apa. So yang pentingnya korang kena mahir dulu apa itu ISO, apa itu aperture, apa itu shutter speed. So dalam video ni mungkin aku letak timeline, so korang boleh tengoklah satu-satu. Okay. Apa kalau korang yang tak faham lagi, korang boleh komen kat bawah. Mungkin aku akan boleh, InsyaAllah aku akan balas komen korang. Okay. So itu je, kita tak boleh lama-lama sebab tinggal berapa minit je ni aku punya kamera ni. Okay, kita jumpa lagi lah dekat video-video akan datang. Pada yang baru sampai ke YouTube channel aku ni, jangan lupa untuk klik butang subscribe, butang like, butang share. Okay. Channel aku ni dah nak menuju ke 10,000 subscriber, InsyaAllah. Doakan kita capai ke 10,000. Okay, kita jumpa lagi dekat video-video akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.